Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة أمانة وصل الأمة. Ada bunyi gemuk tak? Saya aja ni. Ada bunyi bergema sikit. Bismillah. Ada gemuk lagi? Okey dah. Okey, baik. InsyaAllah kita akan masuk pada satu topik baru pada hari ini, iaitu berkaitan dengan konsep fikiran dalam kalam. Sekejap. Baik. Bismillah. Slide ni nampak tak? Slide tak nampak tak? Bismillah. Bismillah. Tak ada gemar kali ni? Okey, baik. Baik, minta maaf atas isu teknikal sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Astaghfirullah. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha
anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة اللهم افتح علينا فتح العارفين وافتح ختم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Baik, insyaAllah pada kuliah kali ini kita akan bincangkan satu topik yang baru, iaitu berkenaan dengan konsep penghujahan dalam ilmu kalam. Okey, dalam konsep penghujahan dalam ilmu kalam. Jadi seperti yang kita dah bincangkan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu bahawa ilmu kalam merupakan ilmu yang kita guna untuk menetapkan hujah yang membuktikan kebenaran Islam kan. Jadi bila kita sebutkan bahawa ilmu kalam merupakan ilmu yang digunakan untuk membentangkan hujah, kita kena fahamlah dulu apa yang dimaksudkan dengan hujah dan juga dalil kan. Okey, hujah dan dalil. Jadi kita dah sentuh berkenaan dengan pada pertemuan yang kedua berkenaan dengan sumber ilmu. Bahawa sebelum kita nak menghujahkan satu benda, kita nak tahu lah kan macam mana kita boleh tahu sesuatu maklumat. Macam mana kita nak cari satu ilmu, macam mana kita nak lihat, macam mana kita nak cara satu maklumat dan nak membuktikan maklumat itu betul ataupun salah. Kita ada 3 sumber ilmu, iaitu indera, akal dan juga khabar yang sadiq ataupun khabar yang benar. Jadi untuk elaborate kan, untuk macam mana kita nak decipher, nak interpret data ataupun ilmu yang kita dapat melalui 3 sumber tu, dia perlu kepada penyusunan hujah dan dalil. Bahkan kalau dalam ilmu mantik, bab ni kita panggil dia sebagai bab maqasid at-tasdiqat, iaitu itipati ataupun tujuan utama kita dalam tasdik. Apa yang kita nak daripada penghujahan ialah nak buat hujah untuk menerima maklumat yang bersifat tasdik. Maka pada kuliah minggu lepas kita kata tasdik itu ialah hukum kan. Jadi hukum iaitu mengetahui sesuatu itu sabit ataupun tidak, benda sesuatu itu benar ataupun tidak, berlaku ataupun tidak. Dia punya mekanismenya ialah hujah. Jadi bila disebut maqasid tasdiqat, maksudnya ialah mekanisme nak menghasilkan tasdik, mekanisme nak dapatkan hukum. Jadi secara umum pada kuliah kali ini, walaupun kita takkan sentuh secara mendalam berkenaan dengan kaedah pembinaan hujah. Kerana kaedah pembinaan hujah tu kita akan sentuh dalam ilmu mantik, dan kaedah kritik hujah kita akan sentuh dalam ilmu debat atau ilmu adabul bahthi wal munazarah. Adapun dalam kuliah kali ini kita nak bagi general view berkenaan dengan konsep penghujahan yang ada dalam ilmu kalam. Ataupun dalam sebahagian kitab-kitab moden mereka akan panggil benda ni sebagai manhaj al-istidlal. Ataupun dalam kitab Imam Ghazali sendiri, dalam kitab Al-Qisas fil I'tiqad, beliau gelarkan sebagai manahijul adillah. Dalam tamhid yang keempat saya ingat saya, tamhid al-rabi' fi manahijil adillah. Yang inilah iaitu berkenaan dengan bagaimana kita nak membina hujah. Ataupun dalam kuliah kali ini macam saya sebut tadi, saya nak bagi general view dulu berkenaan dengan konsep hujah. Adapun kaedah pembinaan hujah dengan teliti, kita akan belajar dalam ilmu mantik dan juga ilmu adabul bahthi wal munazarah lah. Secara umum ini kita punya poin utama dalam kuliah kali ini, iaitu berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan hujah dan penghujahan. Ataupun dalam bahasa Arabnya, apakah itu dalil dan juga istidlal. Dalam konteks ini, dalil dan hujah ialah perkara yang sama. Dalam konteks ilmu kalam, dalil dan hujah adalah perkara yang sama. Cuma konsep hujah ni dia lebih sinonim lah dengan dalil yang benar. Dia ada dalil yang tak benar dengan mana dalil tu tidak sempurna. Dia punya penunjukan indikator dia tu tak terlalu kuat. Tu biasanya kita tak punya hujah lah. Mungkin dia mughalatah ataupun syarabah. Cuma antara dalil dan hujah biasanya dalam uruf mantik dan kalam kita samakan saja. Terusnya bentuk penghujahan yang ada dalam ilmu kalam. Kemudian yang ketiga, penghujahan logik dan wahyu.
Penghujahan logik dan buayu. Maksudnya penggunaan dalil akli dan naqli. Macam mana pembentukan dia dan apa yang dimaksudkan dengan dalil akli dan dalil naqli. Dan yang keempat, tahap dan hierarki indikator dalam hujjah. Iaitu bila kita sebut dalil, dia mesti ada perkara yang dia indicate, ada perkara yang dia tunjukkan, ada perkara yang dia bagi kita faham. Tahap indikator tu, yang tu yang dibincangkan dalam bab ini jugalah. Dan seterusnya persoalan umum lah yang saya akan bangkitkan dan kita akan bincang seberapa yang boleh lah. Baik, pertama apa yang dimaksudkan dengan hujah ataupun penghujahan? Macam saya sebut, hujah ni, dia ialah alat tu. Alat nak capai kepada hukum. Alat nak dapat kepada tasdik, nak dapat hukum, nak dapat ketahuan bahawa ya ataupun tidak. Misalnya contoh macam dalam isu-isu yang terkini kan, kenaan dengan apa? Adakah orang kafir akan masuk dalam neraka ataupun boleh ke orang kafir masuk syurga? Nak tahu kesabitan kebolehan orang kafir masuk ke syurga tu. Yang tu nama dia matlub tasdiqi istilah dia dalam ilmu mantik. Iaitu hukum yang kita nak. Mungkin sebahagian kita tak dapat lagi. Jadi kita panggil matlub lah. Itu apa yang kita nak yang bersifat hukum. Okey, nak mencapai kepada perkara tersebut, nak capai kepada tahu ya ataupun tidak orang kafir akan masuk syurga ataupun tidak, proses nak mencapai maklumat tersebut yang itu yang dinamakan sebagai penghujahan ataupun istidlal. Proses nak buat atau proses nak bina. Adapun maklumat yang menatijahkan hukum tersebut. Susunan dalil, susunan premis yang kita susun, ini yang akan mencapaikan natijah. Ya, orang kafir boleh ataupun tidak, orang kafir tidak boleh. Yang tu nama dia dalil. Senang kata dalil tu alat, proses nak susun alat tu nama dia apa? Penghujah ataupun istidlal. Boleh faham? Baik. Jadi sebelum tu kita sebut dalil-dalil. Apa tu dalil kan? Biasanya persoalan dalil ni lama dah kita bincang. Terutamanya bila zaman kurang saya rasa lama dah wacana dalil ni. Kalau dekat tanah air kita lebih 10 tahun dah kan berkenaan dengan apa dalil untuk amalan ni, dalil amalan ni. Biasanya ditanyakan oleh aliran Salafiyah Wahabiyah kan. Ala kulli hal, pertanyaan dalil ni sebenarnya bagi saya perkara yang baik saja kerana ni maksud saya untuk perkara yang bersifat kita tak tahu. Perkara yang kita tahu kita tak minta dalil, kalau minta dalil benda tu satu mukabarah lah, satu bentuk ingkar terhadap kebenaran. Ini perkara yang kita tak tahu. Jadi bila kita minta dalil tu bukan maksud kita tak percaya. Cuma kita nak tahulah mana sandaran dia. Cuma satu kesilapan kita ialah kita ingat bila orang minta dalil, dia ingat kita guna dalil tu nak istinbat. Itu satu kesilapan juga lah bila masa kita minta dalil istinbat. Kita nak tahu sandaran saja. Istinbat bukan baca kita, baca mufti, temu baca mustahil kan. Ala kulli hal, jadi bila disebut terma dalil apa yang dimaksudkan dengan dalil? Yang dimaksudkan dengan dalil ni, secara mudah, bila kita nampak asap yang tebal, apa yang kita faham? Kita faham ada kebakaran tu. Kita faham ada kebakaran. Sama ada rumah ke, tayar ke, ataupun pembakaran dalam kilang tu ke yang keluarkan asap. Ala kulli hal kita akan faham adanya kebakaran. Jadi bila kita faham wujudnya kebakaran daripada wujudnya asap yang tebal, itu namanya dalil. Itu namanya apa? Dalil. Iaitu apa? Ataupun secara mudah kita panggil juga sebagai dilalah. Kemudian dilalah. Itu kita faham. Kita faham satu maklumat daripada satu maklumat. Proses kita faham tu. Proses tu nama dia dilalah. Dan perkara yang membuatkan kita faham tu nama dia dalil. Juga diungkapkan sebagai dal. Dal dengan dalil sama sajalah. Juga diungkapkan sebagai dal. Cuma terma yang lebih makruf dalil, kerana dalil ni biasanya akan lebih sinonim dalam penggunaan dalam ilmu usul fiqh, kalam dan juga fiqh.
Jadi dalil tu apa? Dalil tu ialah satu maklumat yang mana bila kita faham maklumat tu, kita faham lagi satu maklumat lain. Misalnya macam asap yang tebal tu, dia merupakan dalil kepada kewujudan api. Dia boleh faham kan? Maksud dalil secara mudah. Jadi, sebab tu yang biasa jadi diterjemahkan dalil tu sebagai petunjuk. Petunjuk. Ataupun bukti kan. Apa maksud bukti, petunjuk, evidence? Dia satu perkara yang mana bila kita faham, perkara tersebut kita faham kepada satu maklumat lain. Maklumat lain tu nama dia madlul. Contoh macam ni kan. Bila kita tengok wujudnya asap. Apa yang kita faham? Faham wujudnya api. Wujudnya asap merujuk kepada wujudnya api. Yang ni asap ni kita panggil dia sebagai dalil. Yang ni wujudnya api ni kita panggil sebagai madlul. Madlul. Proses umum ni, proses umum tu nama dia ad-dilalah. Ad-dalalah. Tak masalah dilalah, dalalah, dulalah. Semua betul. Dia boleh baca 3. Dilalah, dulalah dan dilalah. Dalalah, dilalah, dulalah. Tahlif dal istilah. Jadi itu yang dimaksudkan dengan dalil. So, dalalah ni apa? Dalalah ni ialah kefahaman. Kefahaman madlul daripada dalil. Maksudnya kefahaman kita berkenaan dengan wujudnya api daripada wujudnya asap. Yang tu nama dia dalalah. Nama dia dalalah. Ataupun kita panggil sebagai indikator. Indikator dia dekat sini. Dalalah. Baik. Jadi itu secara mudah nak faham apa yang dimaksudkan dengan dalil. Ada soalan ke tu? Ya, ada Ustaz. Dia indikator ke indicton? Indikator ke indicton? Saya terjemah yang Inggeris ataupun terma istilah Inggeris yang spesifik saya tak pastilah. Kalau tuan-tuan nampak. Pasalnya indikator tu dalil. Indicton tu madlul. Kalau begitu, betul lah tu. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih. Cuma ambil maklumat yang saya pegang tu. Mafhum tu. Istilah ni kita nombor 2. Kita utamakan maksud tu dulu. Baik. Itu yang dimaksudkan dengan dalil, madlul dan dilalah. Dalil, madlul dan dilalah. Baik. Sekarang tu kefahaman umum, tasawur umum. Sekarang kita tengok definisi yang dibawa oleh ulama-ulama Islam. Ulama-ulama kalam punya definisi. Yang pertama dibawa oleh Imam Nasiruddin Al-Baydawi. Yang pertama lagi kita ada At-Tawali'. Kita ada At-Tawali'. Yang pertama dalil ialah apa? Iaitu kefahaman. Kefahaman mengenai suatu perkara yang terhasil daripada apabila kita memahami suatu perkara yang lain. Samalah apa yang saya bawakan tadi tu kan. Baik, ini pendapat yang sama juga, cuma ni dia lebih khusus. Yang tadi dia lebih umum. Definisi yang dibawa oleh Imam Baydawi tu, dia lebih umum. Definisi yang kedua ni lebih khusus. Yang dibawa oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Ma'alim Usuluddin. Beliau berkata, dalil ni apa? Dia merupakan himpunan dua ilmu yang menatijahkan ilmu yang ketiga. Menghimpunkan ilmu tersebut merupakan proses berfikir, nazar dan himpunan yang menatijahkan ilmu itulah dalil.
Misalnya kita tengok kat bawah tu, yang mana ada dua ilmu tu. Okey. Ada asap, bukti ada kebakaran. Okey, ada asap, bukti ada kebakaran. Ada kebakaran, bukti adanya api. Jadi kat sini kita ada dua ilmu. Okey, dua ilmu kan. Daripada dua ilmu ni menatijahkan apa? Menatijahkan ada asap, bukti kepada adanya api. Okey, yang ni yang diungkapkan sebagai natijah ataupun kesimpulan. Okey. Biasanya dalam ilmu kalam bila kita sebut dalil kewujudan Tuhan kan disebutkan dalil kewujudan Tuhan ialah alam ini. Okey. Ini secara tasamuh. Alam ini sebagai dalil kewujudan Tuhan ni sebagai tasamuh dalam istilah mantik. Tasamuh tu maksudnya secara mudah cakap, sebetulnya bukan semata-mata alam tu. Tapi himpunan dua ilmu yang berkait dengan alam ni. Apa dia? Pertama, alam ini berubah. Tiap yang berubah ataupun kita ambil sini lah. Alam ini mempunyai permulaan. Setiap yang mempunyai permulaan pasti ada sebab ataupun ada punca. Punca kewujudan lah kita kata. Punca kewujudan. Maka alam ini mempunyai punca kewujudan. Punca kewujudan ni yang kita panggil sebagai pencipta tu kan. Pencipta. Baik. Jadi yang pertama kita ada satu ilmu iaitu alam ini mempunyai permulaan. Ini satu ilmu. Dan semua kita maklum bahawa alam ni ada permulaan. Cuma melainkan berselisihlah dengan ahli falsafah dan juga beberapa pola pemikiran lah. Okey, itu yang pertama. Itu satu ilmu. Ilmu yang kedua yang terhasil adalah setiap yang mempunyai permulaan pasti ada punca. Jadi pun satu ilmu lagi. Baik, bila kita terima kedua-dua ilmu ni, kita terima, okey, dua-dua kenyataan ni, dua-dua maklumat ni betul. Maka secara mesti, secara mesti kita akan terima satu lagi ilmu iaitu alam ini mempunyai punca kewujudan. Okey. Ini perkara yang mesti. Sebab kalau kita terima alam ni ada permulaan, kita terima setiap yang ada permulaan ada pencipta. Tapi kita tak terima alam ni ada pencipta, maka itu satu tanakut, kontradiksi yang kita sentuh dalam pertemuan minggu lepas kan. Okey. Jadi keseluruhan dua ilmu ni kita panggil dia dalil. Okey, keseluruhan ini kita panggil dia dalil. Yang ni ilmu yang terhasil daripada dalil tu, itu kita panggil madlul ataupun natijah. Okey. Dan proses kita menyusun semua ni, okey, proses kita menyusun tu nama dia nazar. Okey, proses menyusun nama dia nazar iaitu berfikir ataupun istidlal ataupun ataupun penghujahan atau ihtijaj. Okey, tiga benda ni maksudnya perkara yang sama.
dan proses kita faham. Tadi proses susun kan? Ini proses kita faham madlul, natijah daripada dalil. Proses tu nama dia dalalah ataupun dilalah. Okay, boleh faham? Baik. Baik, jadi itu secara umum itu hujah. Dalil tadi tu ialah hujah. Jadi sekarang macam mana kita nak tahu sesuatu hujah itu betul ataupun salah? Sebab kita tengok orang kafir pun ada hujah dengan makna ada dalil yang dia orang bawa. Sama ada betul ataupun salah kan? Baik. Jadi kebenaran nak tentu hujah. Kebenaran tentu hujah pula. Nak menentu kebenaran hujah, kita akan melihat daripada dua aspek. Kita akan lihat pada dua aspek. Aspek pertama pada dakwaan ataupun natijah madlul yang terhasil daripada dalil tadi. Macam ni kan. Macam kalau orang kafir, dia akan tengok aspek yang pertama, aspeknya aspek alam ni ada pencipta. Dia akan tengok dulu premis tu. Itu yang pertama. Tengok pada aspek dakwaan dan natijah yang terhasil. Kemudian tengok daripada aspek kebenaran dalil tu, daripada aspek premis yang ada dalam dalil. Yang ni lah. Alam ni mempunyai permulaan, dia akan check yang tu. Dan dia check setiap yang mempunyai permulaan secara pencipta. Adakah ilmu yang ada dalam ni, premis yang digunakan, adakah ia betul ataupun salah? Adakah dia ada dalil ataupun tidak? Maka kita akan bincang lagi. Kemudian juga dibincangkan, bukan setakat pada aspek premis dan madah yang digunakan dalam dalil, dibincangkan juga kebenaran dalil berdasarkan syarat penyusunan, syurut al-intaj. Maksudnya nak buat dalil ni dia ada syarat dia. Dia tak boleh suka hati kita susun maklumat, kemudian kita kata ini natijah. Betul akan lahir natijah, tapi adakah natijah tu betul ataupun salah? So biasanya bila natijah yang terhasil tu salah, kesalahan yang datang daripada dakwaan, contoh bila kita tengok satu dakwaan kan. Etis bila dia tengok dakwaan ni, ataupun kita punya natijah kita ialah alam ni ada pencipta, ada punca kewujudan. Bagi dia benda ni salah. Bagi etis lah. Benda ni salah. Jadi kalau etis tu orang yang dia belajar ilmu debat, ilmu mantik. Macam mana dia nak kritik penghujahan ni? Dia akan tengok dekat dalil tu. Dia akan tengok dekat dalil yang kita guna. Dan dalil yang kita guna tu, dia akan tengok pada aspek yang pertama, ilmu ataupun muqaddimah yang ada dalam premis yang kita guna tu. Statement yang ada dalam dalil tu. Contoh, alam ini ada permulaan. Dia akan kata alam ni ada permulaan ni ada masalah. Sebab dia bercanggah dengan dalil yang lain. Ataupun dia tidak ada dalil. Apa dalil? Alam ni ada permulaan. Kemudian sekian. Begitu juga dia akan kritik kenyataan ataupun statement yang berbunyi ni. Iaitu setiap yang mempunyai permulaan pasti ada punca kewujudan. Dia kata ini bercanggah dengan dalil yang lain. Ini akan menatijahkan perkara yang mustahil. Ini sekian. Dia kritik dekat premis dalil yang kita guna. Itu satu sudut pandang. Sudut pandang satu lagi, dia akan kritik daripada sudut syarat susunan. Dan syarat susunan. Maksudnya betul ke statement alam ini mempunyai permulaan. Kemudian untuk kita menatijahkan alam ni ada punca kewujudan, kita susun macam ni. Kita susun ayat. Alam ini mempunyai permulaan. Setiap yang mempunyai permulaan pasti ada punca kewujudan. Dia ada perbincangan. Susunan ayat. Susunan ayat dalam dalil. Yang ni dibincangkan dalam ilmu mantik. Yang nama dia syurutul intaj. Ataupun syurutul ashkal. Syarat nak buat dalil. Yang tu dibincangkan dalam ilmu mantik. Jadi walhasil, bila kita sebagai seorang mutakallim, bila kita interact dengan seorang yang pandangan dia berbeza dengan kita akan tengok dua aspek. Aspek pertama, aspek dakwaan dia. Kalau dakwaan dia bermasalah, maka sama ada kita nak attack terhadap dakwaan dia ataupun kita tengok dalil dia. Itu aspek kedua, kita tengok dalil. Bila kita tengok dalil, kita tengok lagi dua aspek. Iaitu aspek premis yang ada dalam dalil dia tu. Dan aspek seterusnya ialah apa? Aspek seterusnya ialah susunan dia. Susunan wording dia tu. Susunan dalil dia. Yang itu kita bincang dalam ilmu mantik. Contohlah antara kesilapan orang susun dalil.
Contoh. Okay. Alam ini mempunyai permulaan. Okay. Tidak ada sesuatu pun yang mempunyai permulaan okay. Macam ni. Ya. Okay, alam ini mempunyai permulaan. Alam ini kita kata tidak. Okay. Tidak ada permulaan. Lalu kita kata setiap yang ada permulaan, okay, setiap yang ada permulaan pasti ada pencipta. Okay. Alam ini tidak ada permulaan dan kalau dulu kita kata setiap yang ada permulaan pasti ada pencipta. Jadi natijah dia, kita tidak boleh keluarkan natijah. Sebab dalam ilmu mantik, qiyas ni ataupun dalil ni, okay, kita panggil dia dalil syakal satu. Iaitu dalil yang duduk dalam bentuk yang pertama. Dalil ni ada 4 bentuk. Bentuk pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okay. Bentuk yang pertama ni, dia punya syarat dia, premis yang ni, yang kita panggil dia istilah dia muqaddimah sughra ataupun premis minor, istilah matematiknya. Okey, premis minor dia. Dia mesti positive statement ataupun premis yang isbat, qadhiyah mujabah. Dia tak boleh premis yang ada unsur nafi. Macam ada unsur tidak ni kan, tak boleh. Sebab kalau ada, kita tak boleh nak keluarkan satu natijah. Okey, kita tak boleh nak keluarkan satu natijah. Alam ni tidak ada permulaan. Semua yang ada permulaan pasti ada pencipta. Natijah kita tak boleh nak keluarkan satu natijah yang pasti. Okey, mungkin orang kata boleh kan kita keluarkan natijah, kita kata alam ni tidak ada pencipta. Itu perkara yang kita panggil sebagai mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah ni ialah kita faham secara timbal balik. Contoh kalau saya kata contoh macam saya kata sebahagian manusia sekarang ni tengah makan. Okey. Mafhum mukhalafahnya sebahagian lagi tidak makan. Okey. Dalam ilmu mantik, dalam ilmu kalam, dia tak macam tu. Okay, kita tak ambil kira benda tu. Kita tak ambil iktiraf. Bagi kita, lagi separuh hukum ni kita tak cakap. Kita tak tahu. Kita panggil istilah dia maskulan. Contoh saya kata, sebahagian manusia tidak makan. Ataupun sebahagian manusia sedang berjalan. Okay. Adakah difahami daripada statement tu sebahagian lagi tidak berjalan? Tak. Saya tak cakap apa benda tu. Jadi dalam ilmu mantik mukalam, kita ambil pada aspek apa yang kita boleh faham daripada statement tu. Bukan daripada maksud sebalik tu. Maksud timbal balik tu. Kita panggil mafhum mukhalafah dalam usul fiqh. Tak, bukan. Kita tak bincang benda tu. Jadi dalam ayat ni, dalam dalil ni, tak disebutkan pun setiap yang tidak ada permulaan, tidak ada pencipta. Mana boleh saja saya nak kata setiap yang tidak ada permulaan, ada pencipta. Regardless lah betul atau salah, tapi boleh saja saya nak keluarkan statement. So, berdasarkan premis yang ada dalam dalil ni, kita tak boleh nak keluarkan satu natijah yang bersifat yakin. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dah langgar dia punya syarat susunan dia. Okey? Secara detail berkenaan dengan syarat susunan ni kita akan bincang dalam kuliah mantik dah. Ini bukan tempat dia. Okey? Ini saya nak tunjuk kesilapan orang buat dalil. Jangan ingat asal susun dalil je, oh dah kira buat dalil. Tak. Dia perlu ikut dia punya syarat dia. Syarat susunan dan juga syarat madah dia, premis yang kita. Okey? Baik. Oleh itu, untuk menilai sesuatu hujah dan dalil, ia dinilai daripada dua aspek. Aspek dakwaan dan aspek dalil. Ia dibincangkan lebih lanjut dalam ilmu adabul bahthi wal munazarah. Baik. Jadi secara umum, hujah dalam ilmu kalam kita akan guna 3 hujah.
Yang pertama qiyas, yang kedua istiqra', yang ketiga tamthil. Okey. Dan yang majoriti kita guna yang ni lah, al-qiyas. Yang ni yang kita paling banyak guna. Okey. Seperti yang kita sentuhkan dalam kuliah minggu lepas. Kerana proses yang kita dapat dengan istiqra', dengan kita buat statistik, kita induktif punya style kan, macam tengok satu-satu ni. Kita tak mampu nak guna istiqra' dalam semua tempat dalam ilmu kalam. Okey, macam mana kita nak istiqra' sifat Allah Ta'ala yang wajib? Okey. Secara umum, semua kesempurnaan pada hak Allah tu kaedah umum. Okey. Adapun istiqra' ni, kita tak mampu nak guna pada sebanyak tempat. Ya, sila. Ustaz, yang kalau macam yang pakai subset tu dia bahagian mana Ustaz? Istiqra'. Subset tu macam mana tu konsep dia? Yang dia subset tu buat dia guna simbol lah tu, dia macam guna simbol yang dia tak tahu, mungkin macam A, and B, macam simbol-simbol tu. Dia buat jadi apa, dia statement tu dia ubah jadi macam simbol. Allahualam, saya kurang faham lagi konsep subset ni. Cuma kalau berdasarkan zahir apa yang saya faham daripada huraian tuan ni, saya nampak macam dia duduk dalam area qiyas lah. Ataupun didaktif. Saya nampak area tu. Cuma saya tak... Dia induktif Ustaz. Ya? Ataupun didaktif. Kias tu dia didaktif ataupun induktif? Qiyas ni didaktif. Didaktif. Cuma jangan kita samakan secara total, sebab didaktif kalau saya belajar dalam matematik 3/4 lah. Yang saya belajar dulu 3/4. Dia tak bincangkan syarat yang kita bincang dalam mantik. Baik. Jadi sebab tu saya ambil pendekatan tak terjemahkan dengan terma yang sama, sebab penggunaan syarat tu Allahualam saya tak tahulah, mungkin perincian mantik matematik moden yang lebih tinggi ada bincang. Cuma saya tak berani nak samakan sebab setakat saya mengaji dulu memang saya tak belajar pun syarat dia tu. Yang saya tahu cara susun premis 1, premis 2, kesimpulan. Itu je lah yang saya belajar dalam matematik dulu. Penakulan mantik tu yang matematik. Penakulan tu. Lepas tu saya tak berani nak samakan. Okay. Cuma secara umum bentuk dia je. Ya, bentuk qiyas ialah bentuk didaksi. Istiqra' dia punya bentuk dia bentuk induksi. Okey. Istiqra' induksi. Okay, kita tengok satu perkara yang spesifik untuk rumuskan kesimpulan umum. Okay. Sebagai contoh, macam dalam fiqh kita guna banyak istiqra' ni nak menentukan kadar haid dan juga jenis darah haid, warna darah haid. Seperti yang maklum, istiqra' Imam Syafi'i ada beberapa warna darah haid tu kan. Okey. Itu merupakan bentuk istiqra'. Imam Syafi'i dia istiqra', dia kaji warna darah haid. Okey. Dia ambil data. Kemudian dia rumuskan secara umum, inilah warna-warna yang ada dalam darah haid. Okey. Baik. Adapun dalam kalam seperti yang kita bincang sebelum ni, konsep ilmu kalam kan kita ada yang yaqini, yang kita ada zanni. Okey. Dataran yang bersifat yaqini, kita hanya akan guna dalil yang yaqini saja, yang dalil bertaraf yakin. Dan kita bincang dalam kelas minggu lepas, dalil yang yakin ni tak susah sangat nak dapat dengan cara istiqra'. Kerana kebanyakan dalil yang bersifat istiqra' ni ialah istiqra' naqis. Okey. Induktif tak sempurna, iaitu sebagai contoh kita kaji berkenaan dengan suatu hukum berkenaan dengan manusia, tapi kita hanya kaji 5 manusia daripada 1 juta. Ataupun 99,000 daripada juta. Maksudnya tak lengkaplah keseluruhan tu. Okey. Jadi dataran ni memang dataran yang zanni. Okey, kebanyakan yang kita akan guna dalam kalam ialah qiyas. Okey. Dalam kuliah perincian tu insya-Allah kita akan sentuh mantik. Cuma saya nak tunjuk secara umum kita ada 3 benda yang kita panggil hujah. Yang pertama qiyas. Iaitu yang tadi itulah. Kita susun 2 ilmu dengan begitu ada beberapa syarat dia. Lalu dapat satu hujah. Kat sini ada kesilapan dekat slide ni. Tak maaf. Minta tukar istiqra' duduk kat tempat ni.
Yang qiyas duduk kat kotak istiqra', kotak istiqra' duduk kat kotak qiyas. Ni minta maaf ni, dia ada kesilapan apa, tukang buat modul. Okey, minta maaf. Jadi minta ni tukar. Yang definisi tu, himpunan beberapa pernyataan apabila ia diterima ia menatijahkan hukum dan natijah tu, yang ni yang qiyas. Okey, adapun rumusan ataupun rumusan hukum prinsip umum melalui subjek spesifik, yang ni nama dia istiqra'. Okey. Minta maaf, dia ada kesilapan teknikal sikit. Baik, kita tengok definisi tu, iaitu dia kata himpunan beberapa pernyataan apabila ia diterima ia menatijahkan hukum. Macam ni lah. Bila kita terima, alam ini ada permulaan. Kemudian bila kita terima setiap yang permulaan ada pencipta, maka hukum yang lahir daripada himpunan maklumat yang kita terima tu ialah alam ini mempunyai pencipta. Dan hukum tersebut wajib kita terima sebab kita dah terima dalil tadi. Kalau kita tak terima, itu nama dia mukabarah. Iaitu kita bongkak dengan kebenaran. Kita tak nak terima, kita angkuh. Okey? Bagi contoh kita kata, saya puasa. Awak puasa tak hari ni? Ya, saya puasa. Setiap orang puasa mesti tak makan kan? So awak tak makan lah kan? Tiba-tiba dia tak mengaku. Tak, saya makan tapi saya puasa. Nampak tak? Kita akan kata orang macam ni, mukabarah. Dia bongkak dengan kebenaran. Ataupun dia pening ataupun dia gila. Itu nama dia qiyas. Jadi dia merupakan kita nak buat satu hukum daripada prinsip umum untuk kena dekat benda-benda juzuk yang spesifik. Macam tadi lah. Kita ambil hukum yang umum kan, iaitu setiap orang yang berpuasa mesti tak makan, lalu kita apply dekat subjek spesifik, iaitu kamu ni, saya ni. Itu saya puasa maka saya tak makan. Istiqra' dia terbalik. Istiqra' ni kita ambil satu-satu benda spesifik untuk rumuskan. Orang puasa sekian. Contoh, saya jumpa semua orang puasa dalam dunia ni, saya tanya makan ke tidak? Kan. Tak makan. Terus, habis semua orang puasa saya tanya, saya rumuskan kesimpulan orang yang berpuasa ini tak makan. Proses tu nama dia istiqra'. Macam banci lah juga kan. Macam musim pilihan raya kan, orang buat banci kan. Tuan puas hati dah dengan prestasi parti A, parti B dan sebagainya kan. Lalu diorang buka data. 50% rakyat Malaysia sekian. Itu nama dia secara umum. Itu salah satu bentuk istiqra'. Satu bentuk istiqra'. Baik. Jadi dia ada dua bentuk. Yang pertama istiqra' tam. Jadi istiqra' tam. Istiqra' tam ni dia melibatkan keseluruhan subjek. Keseluruhan subjek. Yang ni kita akan kata natijah dia, natijah yang pasti benar lah. Natijah yang pasti benar. Ataupun yakin. Kemudian kita ada istiqra' yang naqis, iaitu tidak keseluruhan. Bila sebut tidak melibatkan subjek secara keseluruhan, bukan maksud dia mesti salah. Tak. Dia sekadar baliknya benar. Baliknya benar. Maksudnya kita boleh terima lah. Cuma nak dapat secara yakin certainty tu tak. Misalnya bila Imam Syafi'i dia himpun darah haid ni ada 7 warna. Boleh tak ada warna ke-8 dan ke-9? Secara umum tak ada masalah. Bahkan boleh saja kita nak kata memang tak ada masalah ada 3, 8 plus 9 warna. Dan benda tu tak ada masalah. Cuma berkenaan dengan kalau istiqra' berkait dengan nombor ataupun bilangan, dia ada perbincangan lain. Itu dalam permasalahan taksim. Saya tak nak masuk ke situ. Contoh macam ni. Saya buat satu kajian, saya nak tengok rakyat Malaysia ni, dia suka tak makan nasi lemak. Saya ambil 100 rakyat Malaysia. Daripada 100 tu saya dapati 80 suka nasi lemak. Lagi 20 tak suka. Jadi saya rumuskan secara umum, rakyat Malaysia suka nasi lemak. Rakyat Malaysia suka nasi lemak. Jadi natijah tersebut, boleh tak betul?
Ya, betul. Bahkan memang inilah kan, secara umum kita ambil yang tu. Tapi ada tak kebarangkalian dia nak salah tu? Barangkali dia nak salah ada. So boleh diperdebatkan lagi. Tak ada masalah. Sebab natijah dia tak bersifat pasti. Sebab dia hanya ghalibnya benar. Kita panggil zanni istilah dia. Okey. Baik. Lalu itu istiqra'. Yang ketiga kita ada tamthil. Tamthil ni nama dia qiyas usuli. Qiyas usuli. Ya, qiyas usuli. Misalnya apa? Misalnya contoh macam kita tengok vape kan. Vape. Vape ni apa hukum dia? Haram ke ataupun mubah? Harus. Ataupun makruh? Okay, sunat, wajib tu tak lah kan. Okay. Dia duduk dalam dataran mana? Dan adakah dia ada suatu nas dalam syarak yang sebutkan secara jelas jangan vape ataupun boleh vape? Tidak ada. Jadi ulama cuba cari apa sifat sepunya yang ada dekat vape ni dan ada dekat benda lain. Cari sifat sepunya. Sifat sepunya tu pula dia mestilah sifat sepunya yang menyebabkan hukum. Kita panggil sifatun mujibatun lil hukmi. Ataupun mushtarakun mujibun lil hukmi. Sifat yang dikongsi yang menyebabkan wajibnya berlaku hukum. Ataupun yang dinamakan juga sebagai illah hukum. Illah hukum sufi. Okey. Lalu didapati dia ada sifat sepunya dengan apa? Contoh arak. Iaitu memudaratkan. Dan kita sepakat bahawa perkara yang memudaratkan ni haram. Jadi kita hukumkan vape ni memudaratkan, maka vape haram. Jadi hukum yang ada dekat ni arak, hukum yang ada dekat arak kita samakan dengan vape haram. Sebab apa sama? Sebab mereka ada sifat sepunya yang mewajibkan hukum. Mereka ada sifat sepunya ni yang mewajibkan hukum. Maka jika itu berlaku hukum vape ni haram. Mereka berkongsi hukum. Itu dimasukkan dengan qiyas dalam usul fiqh. Ataupun dalam konteks sekarang kita panggil dia tamthil. Kita panggil dia tamthil. Sebab itu dinamakan sebagai rumuskan hukum pada subjek spesifik melalui subjek spesifik yang lain. Antara vape dengan arak. Sebab ada perkongsian hukum. Ada perkongsian hukum. Baik, kita nak guna yang mana? Kita nak guna yang ni. Qiyas. Kita nak guna qiyas. Kerana apa? Kerana ia boleh merumuskan kesimpulan hukum yang bertaraf kulli. Antara masalah dekat tamthil, dekat qiyas usuli, dia bukan natijah yang kulli. Dia natijah yang spesifik. Itu satu hal. Kemudian, illah hukum dekat perkara-perkara yang bersifat illah hukum dekat melalui qiyas ni. Qiyas usuli, qiyas usuli ataupun tamthil. Dia dapat dengan cara ijtihad ulama. Dengan cara ijtihad ulama dan ia bertaraf zanni. Waktu saya belajar lumak usul fiqh dulu, Syekh ada sebut berkenaan dengan masalah khamar, arak ni. Bila Allah Ta'ala haramkan arak kan, inamal khamru wal maisir, semua tu kan, yasalunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima adab, semua kan. Ya Allah haramkan khamar, Allah haramkan arak. Baik. Apa illah kepada pengharaman arak? Boleh tak Allah nak haramkan arak kerana arak semata, bukan sebab apa-apa sifat yang dia ada? Boleh? Kat situ ada satu ihtimal. Kerana ihtimalnya ialah tak ada masalah. Allah nak haramkan, Allah haramkan. Sebab yang tu. Mungkin Allah nak haramkan sebab ada satu masalah yang ada dekat arak ni yang boleh menyebabkan orang lain mudarat. Itu kita panggil sebagai iskar. Dar. Iskar dan dar. Itu mudarat. Jadi ulama usul fiqh, mujtahid lah khususnya, sebab tu nak jadi mujtahid tak senang. Bila dia tengok satu perkara yang Allah haramkan,
Dia keluarkan segala sifat yang ada dekat perkara yang diharamkan. Apa yang arak ni ada? Dibuat daripada anggur. Dibuat daripada sekian-sekian. Ada proses ni, ada proses ni, ada sifat ni, ada sifat ni. Jadi daripada banyak-banyak sifat ni, yang mana yang sebenarnya jadi punca kepada hukum dia haram? Proses tu nama dia proses tahqiqul manat, tangqiqul manat dan takhrijul manat. Ataupun juga yang diamakan sebagai masalikul illah dalam usul fiqh. Okey. Jadi bila ulama usuli dia tarjih satu pendapat, okeylah bagi dia yang ni illah dia. Benda tu berlaku khilaf dengan kalangan usuli yang lain. Usuli kata tak. Kalau kamu kata illah dia macam ni, boleh berlaku macam ni, boleh macam ni. So ada munazarah dengan illah. Dia pun akan cari pula kecacatan illah tu. Yang nama dia perbahasan qawadih al-illah. Jadi berat. Nak buat hukum ni bukan mudah. Okey. Bila kamu kata ini illah hukum dia. Okey, saya kritik. Kenapa illah hukum kamu ni tak macam ni, tak macam ni, tak macam ni? Kenapa kat sini tak kena, kat sini kena? Kenapa dia tak mutarik mengakis? Dia adalah permasalahan tu. Nama dia munazarah fi illah ataupun qawadihul illah. Okey. Jadi secara umum tamsil ni natijah yang terhasil tu ialah zanni. Bukan maksud salah, zanni maksudnya baliknya benar. Okay, bila Allah Ta'ala kata awak tu haram, kemudian ulama kita kata punca kepada pengharaman tu ialah dia memudaratkan, dia memabukkan. Meskipun tak bertaraf qat'i tapi boleh dikatakan zanni, maksudnya boleh kita percaya. Peratusan benar tu 90%, 95, 99. Cuma nak certainty, yakin inilah dia. Yang tu yang tak dapat melalui tamsil, melalui qiyas usuli. Dan perincian kenapa qiyas usuli ni ada hanya bertaraf zanni, iaitu kita bincang ilmu mantik. Ini dalam masalah istidlal. Hujah lah. Okay. Begitu juga istiqra'. Apa masalah kalau kita guna istiqra' naqis saja, istiqra' tam saja. Tanpa nak guna qiyas. Okay. Dan apa masalah kalau istiqra' bercanggah dengan qiyas. Itu kita akan bincang detailnya dalam mantik. Okay. Kat sini bukan tempat dia lah. Secara umum saya nak jelaskan, dalam kalam kita banyak guna apa? Guna qiyas. Okay, kita guna qiyas. Antara sebab dia lagi, dia mampu bertaraf yakin dan berpaksikan prinsip-prinsip umum yang sudah ada. Sebab kalau perasan tadi kan, kita buat natijah, kita buat natijah ni daripada prinsip umum. Iaitu alam ni ada permulaan. Prinsip umum bagi alam. Kemudian prinsip umum lagi, setiap yang ada permulaan ada pencipta. Dan prinsip ini diterima. Jadi konsep qiyas, kita guna prinsip umum nak capai kepada hukum bagi prinsip khusus, bagi perkara khusus, subjek yang khusus. Kita guna prinsip umum. Bagi contoh, prinsip umumnya rakyat Malaysia mesti ada IC biru. Secara mudahlah warga negara. Jadi saya ada tak sifat rakyat Malaysia? Saya ada. Maka saya akan ada IC biru. Kita guna prinsip umum yang diterima. Yang diterima lah, yang mendapati syarat dia dan seumpamanya. Dan dalam agama kita dah ada banyak prinsip umum yang nama dia apa? Al-ma'lum binaddin bi-darurah. Ni. Ma'lum binaddin bi-darurah dan juga mabadi aqliyah, axiom akal tadi tu yang kita bincang pada pertemuan minggu lepas kan. Jadi kita bila buat qiyas, kita berpaksikan yang ni. Prinsip-prinsip asasi yang kita dah ada. Wahyu yang kita guna. Kebenaran wahyu tu kita akan jadikan prinsip yang kita akan guna dalam qiyas. Nampak kan? Betul kita guna qiyas. Yang ni yang cuba dikritik oleh filsuf-filsuf moden macam Immanuel Kant dan seumpamanya. Yang mana kebenaran memang banyaknya kena guna apa? Eksperimen, istiqra' dan seumpamanya lah. Yang tu pada perbahasan dia lah. Dalam qiyas pula dia ada dua bentuk. Yang pertamanya iqtirani, yang kedua istisnai. Ni saya tunjuk bentuk je lah. Cara nak buat bentuk ni saya bincang dalam mantik nanti. Misal yang iqtirani yang tadi itulah. Alam ni berasal daripada tiada, setiap yang berasal daripada tiada ada permulaan, maka ada pencipta, maka alam ada pencipta. Itu kita panggil qiyas iqtirani. Istisnai ni dia banyaknya jika maka. Prinsip umumnya, jika kamu terima bahawa kamu puasa, maka kamu tak makan. Terima tak? Terima. Baik. Sekarang ni kamu makan. So kamu puasa tak?
Saya tak puasa. Itu saja jawapan yang boleh keluar. Kalau kamu kata saya puasa tapi saya makan, kita akan kata ada tanakut, ada contradiction. Okey, nampak tak? Jadi qiyas kita guna prinsip umum, prinsip asasi yang kita dah terima. Okey. Sebab tu kita akan guna qiyas dalam ilmu kalam. Okey, seterusnya penghujang wahyu, logik dan wahyu. Okey, sekarang ni dalil akli dan nakli. Sekarang kita dah tahu apa maksud dalil, apa maksud madlul, apa maksud istidlal kan. Okay, sekarang ni mungkin ada seorang akan tanya, apa maksud dalil akli dan dalil nakli yang selalu orang sebut? Dalil bagi benda ni adalah akal, dalil kat sini adalah wahyu. Okay, maksud kepada penggunaan dalil akli dan nakli adalah premis yang kita guna tu. Okay, premis, statement yang ada dalam dalil ataupun nama dia madah. Okay. Kalau kita guna premis akal, semata-mata akal, maka nama dia dalil akli. Okay. Kalau kita guna dalil yang berasaskan wahyu semata, kita panggil dia dalil nakli. Okay. Dan kadang-kadang ni kita gabung. Bila kita gabung, kita kata tu dalil akli dan nakli lah. Okay. Misal, contoh saya kata, Zaid mati dalam keadaan beriman. Okay, Zaid mati dalam keadaan beriman. Setiap yang mati dalam keadaan beriman, pasti masuk syurga. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala menaskan sedemikian. Jadi natijah dia apa? Natijahnya Zaid masuk syurga. Jadi natijah tersebut beroleh daripada dalil, iaitu Zaid mati dalam keadaan beriman. Setiap yang mati dalam keadaan beriman akan masuk syurga kerana Allah yang naskan. Nampak? Kita guna premis apa tu? Premis wahyu. Dalil nakli. So ayat kita tadi tu walaupun bentuknya macam dalil akli kan, macam penggunaan logik. Memang logik pun. Cuma premis yang kita guna tu daripada wahyu. Daripada wahyu. Yang ni kita kata sebagai dalil nakli. Misal bila kita katakan Mu'tazilah kan, Allah Ta'ala boleh dilihat kerana Allah kata dalam Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maka Allah boleh dilihat. Tu nama dia dalil nakli. Okey. Dalil akli semata-mata premis akal. Sebagai contoh, kita kata Allah boleh dilihat kerana Allah itu wujud. Setiap yang wujud boleh dilihat, maka Allah boleh dilihat. Statement tersebut memang tak dalam wahyu direct. Tapi dapat dengan cara logik. Tu kita panggil dalil akli. Okey, faham? Dalil akli tu apa? Dalil nakli tu apa? Baik, selesai. Lalu kita akan masuk pada perbahasan yang saya kata, saya anggap ni perbahasan yang terakhir bagi kelas ini, dan ini yang apa? Tujuan pula. Dia punya maqasid dia. Dia punya climax kelas ni iaitu berkenaan dengan hierarchy indicator. Tahap kefahaman kita daripada dalil tu. Okey. Yang ni namakan sebagai perbahasan. Dalam bahasa Arabnya kita pun dalam bahasa terma kalam dan usulinya kita panggil qat'iyyatu dilalah wa dhanniyatuha. Okey, perbahasan qat'iyyatu dalalah wa dhanniyatuha. Okey, perbahasan qat'iyyatu dalalah wa dhanniyatuha. Baik. Saya ambil definisi lafaz yang qat'i dan dhanni ni daripada kitab-kitab yang muktamad lah. Semisal ni At-Taqrir wa Tahbir, kitab usul fiqh. Itu Imam Mirhaj Al-Hanafi. Dia definisikan perkara yang qat'i ni apa? Okey, iaitu ilmu, ilmu yang menatijahkan yakin. Ilmu yang menatijahkan yakin. Ilmu yang menatijahkan yakin. Sebab tak jelas tu. Ilmu yang menatijahkan yakin. Iaitu apa dia? Iaitu hukum yang tidak mengandungi sebarang keberangkalian berlaku sebaliknya. So al-hukmu alladhi la yahtamilu an-naqid. Okey, al-hukmu alladhi la yahtamilu an-naqid. Itu hukum yang tak mengandungi sebarang keberangkalian sebaliknya.
Misalnya sekarang ni semua kita menggunakan dalil Allah wujud kerana alam ni ada kan. Alam ni ada dan alam ni berasal daripada tiada macam tadi kita guna. Lalu kita natijahkan bahawa alam ni ada pencipta iaitu kewujudan Allah. Baik, kewujudan Allah tu level dia apa? Yakin ke tak yakin? Mestilah yakin kan? Maksud yakin ni apa? 100% kebarangkalian nak berlaku sebaliknya tu tak ada. Even 1% pun tak ada. Tak ada istilah 1% saya rasa boleh ni Allah tak wujud. Dia tak boleh macam tu. Okay? Dia mesti Allah wujud secara 100% kita yakin. Okay? Dan benda tu terhasil daripada premis yang bertaraf yakin. Alam ni ada permulaan. Kita yakin tak? Kita yakin sebab kita tengok sebahagian alam ni ada permulaan. Secara umum sebahagian alam ada permulaan dan mustahil satu perkara tu berasal daripada mustahil satu perkara dia tidak ada permulaan kalau dia berubah-ubah. Kerana berubah tu maksudnya ada permulaan lah. Dan kita tengok alam ni sentiasa ada perubahan. Maka maksudnya alam ni ada permulaan. Dan benda tu dapat dengan cara yakin. Seterusnya, apa nama? Setiap yang ada permulaan pasti ada pencipta ataupun ada punca. Kerana akal kita terima bahawa satu benda yang baru jadi mesti ada yang menyebabkan ia jadi. Kan? Macam kita buat contoh apa? Yang etis tu kan. Kita cuba curi motor dia lalu dia akan tanya apa? Persoalan pertama, siapa yang curi? Mana motor dia? Siapa yang curi? Kenapa dia macam dia tak relax? Maksudnya kenapa dia tak tenang je? Oh, ni jadi sendirilah, ni hilang ni. Dia tak akan fikir macam tu, dia akan fikir ada punca. Sebab akal kita tak boleh terima benda yang baru berlaku tak ada punca. So, mukadimah yang kita guna tadi qat'i, yakin, dan mukadimah yang kita guna yang kedua pun qat'i yakin. Premis yang kita guna tu. Lalu natijah yang terhasil daripada dua premis bila kita terima, mesti bertaraf yakin juga. Sebab kita dah dapat premis yang yakin dalam dalil. Okay? Jadi, dalil yang qat'i ni, yang dimasukkan sebagai qat'i tu, iaitu kefahaman kita bahawa madlul datang daripada dalil tu, yang tu bertaraf pasti. Kefahaman tu. Akal kita, kata Imam Ibn Hajj, akal kita tidak membenarkan meskipun satu ruang bahawa yang berlaku pada realitinya ialah sebaliknya kerana akan membawa kepada dua perkara yang saling bertentangan berhimpun. Istimak naqidhain, bawa kepada contradiction. Kerana benda yang qat'i ni dia takkan bercanggah antara satu sama lain. Tak ada istilah dalam agama ada dua benda qat'i yang bercanggah. Tak ada. Dia tidak akan ada sedemikian. Kalau ada dia hanya berlaku nasakh mansukh. Misalnya pensyariatan arak. Secara qat'i kita yakin arak pernah dibenarkan. Dan secara qat'i kita yakin arak diharamkan. Jadi ada percanggahan ke? Tak ada. Sebab yang waktu fasa dibenarkan sudah mansukh. Sebab dia menyusufi sikit. Okay. Dan Allah Ta'ala telah menafsirkan dalam Al-Quran, "Law kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Okay. Kalaulah Al-Quran ini daripada Allah, bukan daripada Allah, maka kamu dapati akan ada percanggahan yang sangat banyak. Jadi benda-benda yang bertaraf qat'i, okay, dia tak mustahil berlaku percanggahan dan mustahil salah. Ini axiom yang kita kena pegang dalam agama. Sebab kalau ini kita tak pegang, kita tak ada prinsip asasi lain yang kita boleh jadikan induk. Okay? Kita tak boleh jadikan induk. Sebab tu benda yang maklum minati bidarurah yang kalau siapa ingkar kafir tu, kesemuanya bertaraf qat'i. Dia tak ada istilah maklum minati bidarurah tapi zanni. Tak. Dia semua bertaraf qat'i. Okay? Baik. Dan ciri-ciri perkara yang qat'i ni, dia tak ada kebarangkalian dan tidak ada unsur kita boleh buat ihtimal. Kita boleh cari satu tafsiran asing. Okay? Misal macam qul huwallahu ahad. Secara qat'i kita faham ayat tersebut merujuk kepada Allah Esa. Tak boleh takwil kita kata Allah dua, Allah tiga berdasarkan ayat tersebut. Kerana satu dalam bahasa Arab merujuk kepada sekian-sekian. Tak boleh sekian-sekian. Tak boleh. Okay? Tak boleh. Kalau ada tafsiran yang bercanggah tersebut, maka tafsiran itu salah.
Bukan yang salah tu qul wallahu ahad dengan mana Allah tu satu. Tak, yang tu yang betul. Tu pasak dia, axiom dia. Tapi datang premis lain yang menyanggah pasak tadi tu, yang tu yang kena salahkan. Ataupun at least required further explanation lah. Apa yang kamu kata bercanggah tu? Oh, mungkin kamu faham macam ni. Okey. Jadi benda-benda yang kalau kita dapati ada benda-benda yang macam bercanggah dengan qat'i, bukan qat'i tu yang kita tolak. Tak, kita kena check and balance dulu. Check and balance tak istilah salah. KIV. KIV dulu benda yang bercanggah dengan perkara yang qat'i tu. Okey, kita kena KIV. Keep in view lah bagi yang tak pernah dengar istilah tu. Iaitu nanti kita buatlah further research kan untuk berkenaan dengan perkara yang zanni yang bercanggah dengan qat'i. Okey. Tu dalil qat'i. Kita panggil dalil yang qat'i. Yang kedua dalil yang zanni. Okey. Dalil yang zanni ni apa? Pertaraf sangkaan berat. Iaitu dia menerima kebarangkalian. Okey, dia menerima kebarangkalian. Cuma kebarangkalian untuk salah tu rendah lah. Okay, dia bukan maksud bila ada kebarangkalian maksudnya tak boleh terima. Ni antara salah faham yang sangat berat. Bila kita bahagikan dalil kepada qat'i dan zanni, bukan maksud benda yang zanni ni salah. Atau benda yang zanni tak boleh percaya. Tak. Benda yang zanni kita boleh terima. Kita boleh jadikan sebagai satu panduan. Cuma selama mana tak ada benda qat'i yang bercanggah dengan dia. Tu syarat dia. Okay? Syarat dia tak ada benda qat'i yang bercanggah dengan dia. Misal kita pegang bahawa dalam syurga, Allahu'alam, saya tak pasti apa dalil yang sam'iyat punya dalil ni, saya tak hafal lah. Okay? Yang bersifat zanniat ni. Kebanyakan dalil sam'iyat ni, dalil pasal benda-benda syurga neraka ni. Okay? Bukan keujian syurga neraka tak. Keujian syurga neraka qat'i lah. Tapi perincian nikmat yang ada dalam tu. Okay? Yang tu kebanyakannya dalil-dalil zanni, iaitu dapat dengan cara hadis-hadis ahad dan seumpamanya. Juga hadis hasan, dia tak taraf sahih. Okey. Yang tu boleh nak percaya, tak ada masalah. Okey, andai. Saya tak pastilah ada ke tak hadisnya. Andai dalam satu hadis yang nama dia hadis yang hasan ataupun hadis ahad yang hasan ataupun sahih tapi hasan. Sahih tapi hasan pula. Sahih tapi ahad. Ada sebut dalam syurga ada burung warna hijau. Contoh ni jangan korek kata saya sebut hadis palsu pula. Saya buat contoh saja. Okey. Contoh ada hadis macam tu. So boleh dah nak percaya? Boleh. Tak ada masalah. Bahkan kalau sahih memang percayalah. Cuma kalau ada hadis lain yang menyanggahi benda tu, yang bertaraf qat'i ataupun dalil Quran, andailah dalam hadis yang mutawatir ada kata dalam syurga tak ada burung. Contoh. Okey, dalam syurga tak ada burung. Tiba-tiba ada dalil zanni yang kata dalam syurga ada burung. Maka dalil zanni tu yang kena faham dulu. Kena KIV dulu. Adapun dalil yang sudah qat'i dalam syurga tak ada burung tu, yang tu kita kena pegang. Yang zanni tadi tu, cuba perincikan dulu. Mungkin ada masalah dekat mana-mana. Okey? Kerana mindsetnya, dua benda qat'i takkan bercanggah dengan qat'i takkan salah. Yang salah ialah benda yang bersifat zanni. Okey? Cuma kena ingat, nak boleh pegang tak ada masalah. Boleh pegang selama mana tak ada benda qat'i yang bercanggah. Okey? Sebenarnya perincian ni banyak duduk dalam ilmu sufik. Cuma macam saya katalah, ilmu kalam melibatkan akidah. Selama mana benda yang melibatkan akidah tu ada kaitan dengan dalil agama, maka perlulah juga bincang berkenaan dengan qat'i zanni. Okey? Kita tak boleh abaikan perbincangan qat'i zanni ni bila kita libatkan agama. Okey, kita libatkan agama, maka dalil naqli nak faham dia kena tengok dulu. Fasal qat'i zanni, mujmal, mufassal, makhsus. Itu benda-benda yang dalam usul fiqh. Okey? Sebab tu saya tak akan tengok dalam persoalan yang berkait dengan isu orang nak cuba tempel sains dekat agama kan. Seperti yang berlaku dalam aliran Bukailism. Okay. Maurice Bucaille. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak. Okay. Jadi benda yang bertaraf qat'i, kita panggil dia burhan istilah. Okay. Kita panggil dia burhan. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kan. Daripada aspek bahasa, burhan ni bukti lah. Sama dengan dalil lah daripada aspek bahasa. Tapi daripada aspek istilah, burhan ni maksudnya benda yang dalil yang qat'i. Premis dia qat'i, natijah pun qat'i. Okay, ni saya ambil daripada Tawalik semua ni.
bahawa hujah yang terbina daripada premis qat'i kita panggil dia burhan, dan kalau terbina daripada benda yang zanni, okey, terbina daripada benda yang zanni kita panggil dia khitabah ataupun amar. Lebih umumnya amarah lah, al-amarah. Bukan ni ya, bukan amarah bisu tu tak. Al-amarah. Amarah ni maksudnya tanda. Tanda sama dengan alamah. Okey. Baik. Jadi burhan ialah apa? Dia punya premis qat'i. Premis dia qat'i. Contoh macam ni, premis satu qat'i. Okey. Premis satu qat'i. Premis kedua qat'i. Natijah pun akan jadi qat'i. Yang ni nama dia burhan. Okey. Dalam amarah, okey, dia ada 3 bentuk. Qat'i campur zanni, zanni campur qat'i, zanni campur zanni. Keseluruhan dia semua akan jadi zanni. Okey. Macam mana macam mana kita nak buat ni? Yang ni kita bincang dalam ilmu mantik. Cuma saya nak tunjukkan dia punya formula dia. Kalau dalam penggunaan dalil kita ada unsur zanni, automatik dia jadi zanni. Even kita ada guna dalil yang qat'i. Okey, kita guna dalil yang qat'i. Baik. Jadi burhan dia ada 2 jenis. Yang pertama nama dia burhan inni. Burhan inni ni kita guna sebab nak faham musabbab. Okey. Mana burhan yang kedua nama dia burhan limmi. Kita guna musabbab nak faham. Kita guna sebab nak faham musabbab. Okey. Dan yang kita guna dalam ilmu kalam ialah burhan inni. Okey. Macam mana contoh dia? Okey. Saya buat contoh macam ni. Baik. Apa punca kepada kebakaran? Apa punca kepada kewujudan asap? Api kan? Jadi kita kata api menyebabkan kebakaran. Okey. Setiap yang sebabkan kebakaran akan sebabkan asap. Maka natijah dia api sebab kepada asap. Jadi api secara hakikatnya api ialah punca kan? Punca kepada asap. Jadi sekarang ni kita nak buktikan kewujudan asap ni. Okay, kita nak buktikan kewujudan asap. Kita guna apa? Kita guna dia punya sebab. Okey, iaitu api. Ni api ni kita panggil dia sebab ataupun illah. Okey, sebab ataupun illah. Asap tu dia punya musabbab ataupun dia punya ma'lul. Bila guna illah, okey, guna illah ataupun guna sebab untuk capai ma'lul ataupun untuk capai musabbab kan? Okey. Sebab ia dinamakan sebagai burhan limmi istilah dia. Okey, burhan limmi. Burhanun limmiyun. Burhan limmi. Itu istilah dia. Tapi kalau terbalik, kita guna musabbab nak sampai kepada sebab. Misalnya kita guna alam. Alam kan musabbab, iaitu Allah yang cipta alam. Okey. Lalu kita guna alam untuk capai bahawa di sana ada Allah Ta'ala. Yang tu nama dia burhan inni balik. Okey. Ataupun dalam konteks ni, kita nampak asap maka adanya api. Yang tu nama dia burhan inni. Terbalik. Okey, terbalik. Jadi kata Imam Sanusi dalam Syarah Aqidah Kubra, yang kita guna dalam ilmu kalam dalam masalah ketuhanan ialah burhan inni lah. Sebab Allah Ta'ala mana ada sebab. Kan? Allah Ta'ala yang kita kalau dalam bahasa falsafah dia final cause. Cuma kita tak gunalah istilah final cause. Kita guna dia fa'il mukhtar. Okay, yang tak ada unsur
perkara lain yang mencipta sekali, yang tak ada unsur penciptaan yang kadim dan seumpamanya. Dia saja yang mencipta. Dan dia yang berhak mencipta dan dia tak ada punca yang menyebabkan dia wujud. So, dia tak ada sebab. Okay? Dia tak ada sebab yang mencipta dia. Maka yang ada hanyalah asal ciptaan dia. Jadi melalui ciptaan dia lah kita nak kenal dia. Kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kan? Melalui ciptaan yang Allah cipta langit dan bumi, la ayatin liqaumin yaqilun. Yang ni sajalah yang kita boleh guna untuk capai berkenaan dengan sifat-sifat Allah Taala melalui akal. Yang tu nama dia burhan inni. Okey, burhan inni. Baik. Jadi, seperti yang saya sebut, tidak sekali wujud antara pertentangan antara perkara yang qat'i dan qat'i. Dua benda yang qat'i tidak sesekali hanya akan bertentang. Yang wujud hanyalah pertentangan antara qat'i dan zanni, terutamanya pada sudut lafaz dan makna. Yang ni yang canggahnya biasanya. Okey, sudut lafaz dan makna. Kadang-kadangnya kita ingat dalil yang zanni ni salah sebab bercanggah dengan qat'i. Rupanya maksud dalam dalil zanni tu lain. Maksud dalam dalil qat'i tu lain. Kita panggil khilaf lafzi ataupun nak kata khilaf pun tak. Mungkin ada unsur umum khusus ke. Dan macam-macam benda lagi lah yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh. Sebab tu nak jadi orang yang boleh ambil dalil direct daripada Quran Sunnah ni bukan calang-calang. Ini baru baca Bulughul Maram terjemahan kan. Dah rasa boleh fight lah mazhab Syafi'i. Ataupun apa? Minta maaf, Umdatul Ahkam. Bulughul Maram memang mazhab Syafi'i kan. Umdatul Ahkam. Okey. Baru baca Umdatul Ahkam, tengok syarah Umdatul Ahkam sikit dah boleh fight mazhab Syafi'i dah. Oh, mazhab Syafi'i lemah sebab hadis dia lemah. Okey. Kadang-kadang saya nak tergelak juga, ada juga. Okey, beberapa student dekat universiti saya lah. Saya duduk universiti saya bagi contoh universiti saya lah. Okay, baru tahun 1, tahun 2 dalam yang keli hati jabatan fiqh usul. Yang saya pelik tu. Okay, sepatutnya fiqh usul takkan ada lah idea macam ni. Kalau faham betul-betul usul fiqh. Tahun 1, tahun 2. Okay. Melayu lah. Maksudnya duduk dalam bi'ah Syafi'iyah lah secara panjang zaman. Tuan nak, bila jadi imam, tak nak baca bismillah jahar. Tak nak tu, tak nak ni. Okay. Zahirnya memang kita akan nampak, dia agak benda-benda ni tak cukup kuat lah. Dalil tak cukup kuat lah. Okay. Tu masalah antara orang-orang yang dangkal lah. Okay. Tak faham lagi konsep penghujahan dalam usul macam mana. Okay. Sebab tu orang-orang yang dia mengaji usul fiqh, regardless lah aliran apa, salafiyah tak salafiyah, InsyaAllah lah otak tu akan makin berkembang. Akan makin hormat ulama'-ulama'. Akan makin hormat mazhab-mazhab yang ada. Sebab faham, dataran penghujahan dalam dalil ni, dia bukan dataran yang mudah. Sebab tu, Sufyan bin Uyainah, saya ingat saya bercakap, al-hadith mudillatun illa lil fuqaha. Hadis ni merupakan padang pasir yang menyesatkan ataupun padang yang menyesatkan, melainkan untuk orang yang faqih terhadap agama. Dan bagi saya maksud faqih kat itu bukannya faham fiqh, tapi faham dalil agama. Maksudnya usuli yang mujtahid lah. Okay? Atau fuqaha pun kalau dengan makna hanya faham fiqh, tak faham dalil, tak faham usul fiqh, akan sesat juga bila baca dalil-dalil ni. Okay. Dan masalah yang lebih lanjut kita bincanglah umum usul fiqh, iaitu dalam masalah at-ta'arud wa tarjih. Okey. Baik, selesai. Dan ini sedikit persoalan yang saya nak bincang je lah. Okey. Dan benda ni terbuka pada perselisihan pendapat, tak ada masalah. Cuma mungkin ada orang akan tanya, bila kita jumpa satu penemuan saintifik, adakah saintifik tu qat'i ataupun zanni? Okey. Bagi contoh fosil dan seumpamanya kan. Okey. Sebab tu bagi saya, penemuan saintifik ni bukan semuanya zanni, bukan semuanya qat'i. Bagi saya dia bercampur aduk antara yang qat'i dan zanni. Dia ada dataran yang zanni, ada dataran yang qat'i. Misalnya lah, misalnya kita jumpa satu fosil. Okay. Kewujudan fosil tu qat'i. Tak boleh nak tolak. Sebab memang dah ada lah. Wujud dengan depan mata. Kalau kata tak ada tu gila lah. Muka barang dan mahsus.
Tapi itu fosil apa? Kena tengoklah dalam dataran arkeologi macam mana. Okey. Mungkin dah milik makhluk ni ke, makhluk ni ke, makhluk ni. Kalau sementara selama mana ada keberangkalian, dia zanni. Dia zanni. Cuma bila kata zanni bukan maksud kena tolak. Tak, boleh ambil lah selama mana tak mencanggah dengan qat'i yang lain. Okey. Sebab tu, contoh macam dalam isu teori evolusi dan sebagainya, bila nak libatkan dengan agama, kena, kalau betul lah nak libatkan dengan agama, kalau kamu kata benda ni agama terima, tak bercanggah dengan mana-mana dalil agama, kena stop kejap lah. Betul ke agama terima? Kalau kamu kata agama terima, apa dalil dia? Mana yang qat'i, mana yang zanni? Sebab kami ada dalil yang macam bercanggah ni. Dalil yang qat'i yang bercanggah dengan apa yang kamu bawa. Yang tu kena perincikan. Sebab apa kena bawa? Sebab main dengan agama. Kalau kamu kata ini tak ada pun dalam agama dan saya tak claim pun agama terima ataupun tolak. Ni hanya teori ada. Kami pun tak kisah. Okay. Cuma bila kamu kata, oh ni mesti percaya sebab ini dah kebenaran yang bersifat qat'i dan seumpamanya, yang tu kita kena tengok. Okay, kena bezakan. Okay, nak tak boleh lari. Kalau lari, dia akan membawa kepada kamu tak faham konsep dalil dan kamu akan membawa kepada banyak fitnah terhadap agama nanti. Misalnya kamu kata hari ini evolusi diterima sebab agama membenarkan. Dengan mana agama sokong. Tiba-tiba lagi 20 tahun berbeza pula natijah dia. Terus, jadi waktu tu agama salah ke macam mana? Okay. Tak kira lah evolusi apa-apa teori sains lah. Yang maksudnya concern kita ni sama macam concern aliran Bukelism ni. Bukelism ni yang dipelopori oleh Dr. Maurice Bucaille. Dia cuba nak tafsirkan Quran dengan cara sains. Okay. So, dia akan bawa kepada banyak isu juga. Kerana boleh jadi tafsiran sains bila berubah. So, kebenaran Quran pun akan berubah-ubah. Jadi yang tu yang kita tak nak. Quran ni dia kebenaran akhir, kebenaran final, truth ni. Okay. Adapun penemuan sains dia kan iktisyafat. Dia semakin faham, semakin faham, semakin faham. Jadi bila kata semakin faham, dulu mungkin kurang jelas. Dan dulu mungkin ada kekurangan daripada sudut pandang yang ni. Makin jelas, makin jelas, makin jelas. So dia terbuka oleh perubahan. Adapun dalam agama, bila benda tu dah qat'i, bila masuk qat'i dalam agama, maksudnya itu yang last. Kalau kamu kata benda ni salah, akan ada percanggahan dalam agama. Okay. Sebab tu, bila soalan kedua, perlu tak takwil Al-Quran dengan penemuan yang saintifik? Perlu ataupun tidak, kena tengok penemuan saintifik tu lah, level dia tahu mana. Kalau dia bertaraf qat'i, maka perlulah dia jadi dalil aqli. Kalau benda yang qat'i. Kalau benda yang zanni, tak perlu. Okay? Tak perlu. Okay, kalau benda yang bertaraf zanni, tak perlu. Okay. Baik. Jadi saya rasa itu sajalah untuk petang ni. Saya buka kepada soalan. Cuma sebelum tu saya nak baca sikit soalan daripada minggu lepas. Yang pertama, salam Ustaz. Dalam pembahagian Daqiq Al-Kalam dan Jaya Al-Kalam, adakah dia macam usul dan furu'? Atau sebenarnya berbeza? Jawapan dia berbeza. Okay? Seperti yang saya sebut sebenarnya, jawapan dia berbeza. Sebab ada perkara yang melibatkan furu' tapi masih duduk dalam kategori Daqiq Jalil Al-Kalam. Okay? Ada perkara yang melibatkan furu' akidah tapi duduk dalam Jalil Al-Kalam. Okay? Perincian dia agak dalam. Kita boleh tengok dalam kitab Mujarrad Maqalat Asy'ari. Dalam tu Imam Asy'ari ada terma kan. Perkara ni daripada Jalil Al-Kalam, ni daripada Daqiq Al-Kalam. Bila kita tengok Imam Abu Hasan Asy'ari sebut macam tu, bila kita tengok rupanya ada je benda yang Jalil Al-Kalam tapi furu'. Okey, benda yang Jalil Al-Kalam tapi furu'. Sebab kita maaf dia lagi kuat sikit. Okey. Tunggu sikit lah. Sebab maksud Jalil Al-Kalam ni ialah perkara masalah kalam yang jelas. Benda yang jelas, dia tak semestinya benda tu asas bagi agama. Kadang-kadang dia sekadar cabang je, cuma dia jelas. Nak faham tu mudah. Okay? Adapun asal bagi agama ialah perkara yang menjadi furu'. Perkara yang menjadi asas bagi agama dan ada masalah cabang yang lahir. Dan cabang yang lahir itu ada yang furu', ada yang jelas kan. Yang tu yang duduk dalam Jalil.
Okey, jalil al-kalam. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz dah sebut bahawa tasdid dan hukum maksudnya ialah mengetahui kesabitan mahmud dan mawdu'. Boleh ke kalau saya nak kata makna tasdid dan hukum tu secara sebaliknya? Iaitu dengan mengetahui kesabitan mawdu' itu kepada mahmul. Contoh saya tahu Ahmad mawdu' memakai baju. Dia yang sabit tu mahmul. Mawdu' tak sabit. Sebab apa maksud mawdu' dan mahmul tu? Maksud mahmul tu ialah kita nak sabitkan perkara dekat dia. Okey. Kalau kita sebut Ahmad pakai baju, maksudnya apa? Kita isbatkan sifat pakai baju ke Ahmad. Kita istilah saya isbatkan Ahmad dekat pakai baju, dia tak makbul benda tu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti dalam kitab-kitab mantik yang lebih tinggi, perkara yang kita nak letak hukum ni benda yang wujud dan benda yang juz'i. Benda yang juz'i pula. Benda yang wujud, satu. Kemudian, dia tu ialah afrad. Ialah juz'iyat lah. Okay. Afrad bagi perkara. Adapun mahmul, ialah mafhum bagi perkara. Yang tu dalam kitab tinggi sikit lah. Okay. Jadi yang tu saya bagi keyword dulu. InsyaAllah nanti bila makin belajar kitab-kitab mantik nanti akan jumpa terma yang saya sebut. Okay. Jadi jawapannya, terma yang betul adalah kesabitan mahmul bagi mawdu'. Bukan kesabitan mawdu' bagi mahmul. Okay. Baik, itu saja untuk soalan minggu lepas. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan ke untuk minggu ni? Ataupun untuk kelas ni ada? Ahlan, doktor. Ahlan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perbincangan kita hari ini, perbincangan qat'i zanni ni merujuk kepada hujah, tapi ada juga persoalan qat'i atau zanni pada hadis, teks itu sendiri. So teks dengan akli. Maksud saya, kalau ada percanggahan di antara adakah mungkin ada percanggahan di antara qat'i akli dengan qat'i Qur'ani? So adakah ada kemungkinan yang sebegitu? Okey. Barakallahu fikum. Jawapannya tidak ada. Sebab tu saya umumkan qat'i dan zanni kepada dalil. Kerana dalil qat'i sama ada naqli ataupun aqli. Bila kita sebut tidak ada percanggahan antara qat'i, akal pun tak ada percanggahan, naqal pun tak ada percanggahan. Di antara dua yang qat'i. Okey. Lalu ada orang kata, bukankah ada percanggahan antara qat'i akal dengan nakal? Misalnya dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Dengan qat'i akal iaitu Tuhan tak boleh sama dengan makhluk. Jawapannya, ayat Ar-Rahman ala arsyistawa qat'i daripada sudut sebut. Maksudnya ayat tersebut tu memang betul datang dalam Quran secara mutawatir. Tapi makna istawa tu dengan makna apa? Yang tu yang zanni. Okey. Jadi berlaku percanggahan macam tu, adakah maksud istawa salah qat'i akal betul? Tak. Maksud istawa tu yang kita perincikan dalam perbincangan ayat sifat tu lah. Sama ada nak tafwid ataupun nak takwil. Okey. Jadi jawapannya tak ada lah. Takkan ada percanggahan. Tapi kalau ikut jawapan tadi, bermakna kita kena bawa satu perbincangan lain, iaitu perbincangan dilalah teks kan? Dia memang asalnya dia perbincangan dilalah teks dalam usul fiqh. Cuma bila masuk dalil, secara umum memang akan ada lah perbincangan dilalah qat'i dan zanni ni. Perincian dia memang kita akan tengok dekat mahal, dekat tempat dia. Misal kalau kita bercanggah berkenaan kita melibatkan dalil agama, kena tengoklah piawaian dalil-dalil agama tu yang bersifat tekstual tu. Okey. Okey, baik. Baik, kemudian ada soalan lagi ni. Boleh Ustaz tengok untuk page 5 dalam slide hari ni pada bahagian burhan ini dan limit. Ya, betul. Tak ada masalah. Pendalilan sebab tu dengan makna apa?
Dengan makna kita nak natijahkan sebab melalui musabab. Guna musabab sebagai premis dalil. Guna musabab sebagai premis dalil, nama dia burhan ini. Guna sebab sebagai premis dalil, nama dia burhan limi. Betul? Pendalilan musabab melalui sebab, burhan limi. Pendalilan sebab melalui musabab, nama dia burhan ini. Okey, betul? Tak ada masalah tu. Betul. Tak ada masalah dalam nota ni pun. Betul? Tak ada masalah. Tak tukar. Okey. Baik Ustaz, boleh tak Ustaz jelaskan terjemahan Ustaz untuk prinsip umum dan spesifik? Prinsip umum ni perkara yang kulli. Okay, perkara yang kulli ni maksudnya dia boleh melibatkan perkongsian beberapa perkara. Okay. Dan saya nak jelaskan sebenarnya secara umum lah. Okay. Prinsip umum ni perkara kulli. Prinsip perkara yang spesifik nama dia juz'i. Okay. Cuma saya nak rincikan lagi takut jadi panjang sebab benda yang juz'i ni dia ada dua nanti. Juz'i idhafi, juz'i haqiqi. Jadi saya memilih untuk terjemahkan sebagai kulli dan juz'i je dulu. Perincian dia saya tak nak masuk lagi. Okay, perincian dia insya-Allah dalam kuliah nanti. Okay. Cuma kalau tuan-tuan nak tengok dengan lebih lanjut maksud prinsip umum dan spesifik, tuan-tuan cari dalam kitab nanti dengan perbahasan kulli juz'i. Sama ada syarah sulam Munawarah ke ataupun syarah Saruji, tuan-tuan cari dekat bab. Okay. Saya takut kalau saya urai jadi lebih panjang. Baik, ada lagi soalan? Tak ada? Okey, kalau ada mungkin malu nak bertanya kat sini boleh tanya dalam Q apa? Dalam Google Form nanti. Okey, itu saja untuk pada petang ni dan insya-Allah kita akan selesaikan kuliah kita pada minggu hadapan. Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz. Jazakumullah.